أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita mari buat perjumpaan kita pula dalam masalah, satu masalah daripada masalah ilmu pengetahuan kita ni, iaitu ilmu alat kita ni, iaitu kita dah mulakan iaitu matan Al-Mutammimatul Ajurumiyah dulu lagi. Malam ni kita nak sambung lah. Sebagai mana yang maha mulia ini, saya nak sambung sikit daripada mabahas hak dulu tu, iaitu kita duduk di apa? Alamat nasab. Dah kita sedia maklum bahawasanya kita ngaji lepas dah tu alamat nasab. Nasab tu ada 5 alamat. Yang pertama nasab dengan fathah, dan nasab dengan alif, nasab dengan kasrah, dan nasab dengan ya, dan nasab dengan hazah nun. Yang kita dah lepas dah iaitu nasab tu iaitu kita dah bicara dah itu nasab dengan fathah. Ada beberapa tempat lah nasab dengan fathah ni. Kita lepas dulu iaitu ada 3 tempat. Pada isim mufrad, pada jamak taksir, dan pada fi'il mudhari' apabila masuk di atas fi'il mudhari' saat itu amil nasab dan amil jazm. Dulu kita dah lepas dah sedikit daripadanya. Sedikit daripada mabahas itu. Maka malam ni kita nak ambil masa sedikit sini sebagai penuh masa luar kat kita ni, iaitu bagi-bagi adik-adik, abang-abang dan kakak-kakak yang rasa ingin nak belajar ilmu Arabiyah berbentuk talaki dengan guru, dengan seolah tak duduk dalam majlis ilmi saat itu tu, sila kita buka kitab matan Mutammimatul Ajurumiyah tak dapat kita tengok apakah bahasa-bahasa yang kita nak bahas malam ni. Biiznillah subhanahu wa ta'ala, kita mari tengok malam ni, iaitu yang kita nak bahas malam ni, iaitu alamat yang kedua bagi alamat nasab tadi tu, iaitu al-alif. Iaitu al-alif. Dia kata di sini, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulum masyayikhina fid darain amin. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'i sittati nahu qala Allah subhanahu wa ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala ta'ala wa nahfadhu akhana. Tu kita mari tengok dalam misal-misal dia. Dan misal satu lagi, wa ra'aitu hamaka wa hanaka. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala anka dha malin. Kita mari tengok di sini sebagai mata hak musannif kita sebut saat ni sama-sama lah. Musannif kita ni Syekh Hatta atau tadi tu dia bawa data di sini seolah atau misal-misal yang sakut paut dengan ilmu Arabiyah. Tiba-tiba tempat yang nak laksanakan, nak tatbik, nak melaksanakan di atas misal tadi, dia bawa data misal daripada Al-Quran Karim. Kita terang mari tengok. Dia kata, dan adapun alif, maka adalah alif saat ni. Adalah alif saat ni tu menjadi satu alamat bagi nasab. Alif saat itu menjadi satu alamat bagi nasab. Pada mana tu menjadi satu alamat bagi nasab tu? Jatuh pada mana tu? Jatuh pada kalimah pa tu. Tu dia. Kita belajar dulu. Apabila sebut kalimah, wa imma kalimah isim, kalimah fa'il, kalimah harf. Wa imma kalimah isim, kalimah fa'il, kalimah harf.
apabila itlaqkan kalimah, apabila kita istiamal, kita gunakan, kita sebut, apabila orang tanya kita, ini kalimah apa dek? Kita pasti kita kena tasawuf 3 ni ya. Yang pertama isim, fa'il, haraf. Kita pergi situ dulu. Nak isim gapo tu kita bercara pula soal lagi. Tapi apabila orang tanya kita, ini kalimah apa ni? Pasti kita nak jawab lagu tu. Dan kita jawab kata, ini kalimah isim, emma kalimah fa'il, emma kalimah haraf. Maka ia kata di sini, dan ada pun alif, maka adalah ia. Tu dipanggil kata terjemuh tu seko-seko. Kalau kita nak bahasa moden pun boleh. Tapi hak sepatutnya apabila kita belajar talaki, majlis macam ni kita selayaknya. Jalan yang molek, hak lebih afdal kita belajar betul satu persatu. Apa kita tafsir. Dan adapun alif, maka adalah ia alif saat itu menjadi satu alamat bagi nasab. Alamat bagi nasab tu ada berapa tempat? Fil asma'is sittati. Jatuh pada satu tempat saja, iaitu segala isim yang 6. Segala isim yang 6. Hak kita biasa dengar isim al-asma'il khamsah. Tiba-tiba di sini Syekh Hattab ni bawa datang sini asma'us sittah. Pandai kita belajar ni. Kita belajar panggil mata mutammimah dah ni. Orang yang belajar jurumiyah dulu saat ni tu dia kenal dengan asma'ul khamsah. Takut kita ada semabur je dan kita harus semabur. Jadi kita rasa lagu mana ustaz dulu ustaz sebut kata asma'ul khamsah. Macam mana pula malam ni ustaz sebut asma'ul sittah pula. Tu panggil apabila kita belajar ke kitab tinggi sikit, mabhas bahasa dia tambah sikit. Lagu tu lah. Tu dia. Asma'ul sittah. Mana tak asma'ul khamsah tu dah lah. Tapi dia kita tambah pula satu. Dia kita tambah satu pula gapo kita mari tengok ni. Kita kenal dulu gapo? Asma'ul khamsah ada apa? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Hak tu je 5. Dah asma isim 5 ni apabila isim 5 ni ketika nasak gapo? Nasak dengan fathah. Nasak dengan alif. Isim 5 ni apabila dia duduk tempat nasak, pastilah kita nak kata dia nasak dengan alif. Pada masalah tulis, pada masalah baca, pada masalah kita nak buat karenge ke apa ke, apabila kita nak takbir, kita nak tulis, pasti apabila kita kena perhati tengok apabila asma'us sittah ketika nasak dengan alif. Itu dia. Kita mari tengok ibarat sikit. Waw, ada panggil wa amma. Al-wawu ada panggil wawul athaf. Wawul athaf. Athaf pada mana? Athaf masuk pada fa tu. Hak dulu itu wa fa. Fa ammal fathatu. Dia bagi sini wa ammal alifu. Salah tahu kita nak bagi cara pula gapo? Kita nak bagi cara pula alamat yang kedua bagi nasab itu alif. Dan semua apabila selepas pada amma data isim yang ada alif lam saat ni tu pasti kita kena buat dia jadi i'rab jadi mubtada. Sebab tu ulama kita dia kata mubtada apabila selepas daripada amma datalah pada khabar dia wajib kita kena data fa. Sebab fa saat itu nak jawab bagi amma syartiyah. Tu. Ini sebagai kaedah lah ulama kita letak wak satu alamat, wak satu pecemeh, wak satu tanda wa ammal alifu dan adapun alif fa fa tu. Maka fatakunu alamatan. Lepas pada amma tu sama-sama lah nak datang dengan fa. Sebab tu dalam Quran kata fa amma man a'ta wattaqa fasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Tu. Fa amma man a'ta wattaqa. Maka jawab dia fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna
fasanu yassiruhu lil usra. Sama dengan fa sama. Itu dia. Sebab tu kita tengok, kita perhati tengok apabila lepas pada amma pasti kena latihan dengan fa. Ibarat ni duduk mana ni? Dalam Quran banyak. Dalam Quran banyaklah kal-kal yang kita sebut ni. Itu dia. Kal-kal yang kita sebut saat ni. Tak Allah kata lepas pada amma pastilah pada khabar dia kena ikut dengan fa. Takunu hiya. Hiya kembali pada alif tu. Maka adalah ia alif saat itu menjadi pecemeh. Menjadi pecemeh bagi apa? Bagi nasab. Bagi nasab. Maka menjadi pecemeh, menjadi satu alamat saat ni pada jatuh pada tempat tu. Fatakunu alamatan linnasbi waqi'atan fi. Kita kena takdir lagi tu sebab nak takluk bagi fi. Sebab harajah ni kita belajar dulu, ada harajah ni, ada harajah asli, harajah zaidah, harajah syibih zaidah. Kita belajar dulu dah. Tu dia. Fil asma'i sittati waqi'atan sebagai sifat bagi alamatan. Alamat bagi nasab jatuh waqi'atan fil asma'i sittah. Jatuh pada apa? Pada isim ni. Nahwu. Tu dia. Mana kata murak ni? Murak dia iaitu isim limo ketika nasablah dengan alif. Nasablah dengan alif. Ra'aitu abaka. Ra'aitu akhaka. Abaka akhaka. Kita tak boleh kata ra'aitu abuka, tak kena. Dia kena kata abaka. Kalau abuka kalau abu kaya ketika rafaq, rafaq dengan apa? Rafaq dengan waw. Abuka jaa akhuka qama abuka. Tu rafaq dengan waw. Adapun di sini ketika nasab dengan alif. Ra'aitu unsur akhaka ihtarim abaka. Dia juga tu. Bukan tu ihtarim akhuka, tak kena. Apabila kita kecek apa orang Arab ni, apabila kita kecek apa orang Arab, Arab dengar ni, demo ni bahasa Arab kurang lagi ni. Bahasa dengar kita tahu dah kata apa. Kata kita sebut kalimah kecek bahasa Arab saat ni kena ataupun tak kena. Masalah kecek pun satu juga lah. Tapi kalau kita nak kecek sesama kita, sama-sama ad-diyafah, sama-sama gu kita, kawan kita, saudara kita dalam bilik, tak apalah. Tapi kalau kita nak kecek suncaraput, kita nak kecek ada panggil ceramah, tak payah orang Arab ataupun tak payah orang guru-guru asatidzah, tak payah di tempat jamiah, di tempat sekolah, tempat apa ni, kalau kita sebut tak kena balik, tak kena pada Arab ni jadi cacat. Tu dia. Di sini kita tengok nahwu wa dzalika nahwu, dan di makian itu umpama bagi misal firman Allah Subhanahu wa taala, ma kana Muhammadun aba ahadin. Ma kana Muhammadun aba ahadin. Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gapo? Menjadi bapak sebenar bagi seorang dari kalangan orang lelaki. Bukan dari bapak sebenar. Ni kita tengok asbab nuzul ini. Salah satu ayat ni turun ketika Nabi SAW ada orang tak beriman, tak dituduh-tuduh. Duk tuduh kepada Nabi SAW, kata Nabi ni, Nabi dengar kata dia ni orang ada amanah, dengar kata dia ni tak pernah dusta, dia dengar kata dia tak pernah khianat, tetapi dia sendiri suruh amanah, dia suruh tak boleh khianat, tak boleh apa, tiba-tiba dia sendiri khianat. Lagu mana? Apabila Nabi SAW nak kahwin saat itu tu, nak kahwin dengan Zainab saat itu tu, Zainab dia biasa jadi bekas isteri bagi Zaid ibn Harithah.
Maka Zaid bin Harisah tadi tu orang jahiliyah dulu dia kira kata anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia kira salah, tepat yatimah salah juga. Lagu mana? Dia kata apabila Zaid bin Harisah tu tolak Zainab tadi tu, Nabi ambil wak isteri. Seolah Ta'ala orang tak beriman yang ambil celah kata. Yang ambil celah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil isteri bekas anak. Itu dia. Maka Tuhan tu ayat. Tuhan tu ya tidak, bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu menjadi bapa sebenar, menjadi bapa sungguh bagi seorang dari kalangan orang lelaki, dari kalangan kamu. Itu maksud Zaid bin Harisah tu lah. Sebab Zaid bin Harisah dia bukan anak Nabi, tapi dia anak akak saja je. Dia tu anak Harisah lah, bapa dia nama Harisah. Tapi dikirakan anak akak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menunjuk ayat ni, nak menunjuk apa? Nak menunjuk kata apa? Kata Zaid dengan Nabi saat ni tak kena-ngena kali. Tak kena-ngena di sisi nasab, di sisi darah, di sisi apa tak kena-ngena. Cuma Nabi ambil dia tu buat jadi anak akak. Tiba-tiba dia saat ni tu tolak dah isteri yang nama Zainab tu. Maka Nabi pergi kahwin dengan ambil Zainab tu buat jadi isteri. Bukan dia ambil atau isteri anak dia. Tu yang pertama. Yang kedua ulama jawab kata Nabi SAW buat gitu, itu nak menunjuk dari syariat Nabi kita SAW kata anak akak tu bukan anak sungguh kan. Anak akak tu bukan anak sungguh. Bahkan kalau isteri dia harus bagi pak akak dia buat jadi isteri. Kalau anak akak dia tu tolak isteri tu. Tolak si perempuan, wanita tu. Tu dia. Itu nak ayat tu dalam syariat Nabi SAW, anak akak bukan anak sungguh kali. Maka isteri dia, kalau wanita isteri dia kalau dia tolak, pak akak dia boleh harus nak buat jadi isteri pula. Kalaulah anak sakning tu kalau kira tak anak sungguh, maka isteri dia tu haram selama-lama di atas bapak dia. Ini nak menunjuk, nak membatalkan pegangnya orang jahiliyah. Dia kata anak akak tu anak sungguh dah. Itu dia. Itu bagi asbab nuzul sikit daripada ayat tu. Kita naknya makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Kita nak aba. Aba tu dia panggil apa? Ma tu harfu nafi. Kana tu dia panggil kana fa'il madhi naqis. Dia panggil fa'il nawasih. Nak kepada merafakkan isim, menasakkan khabar. Muhammadun tu isim dia. Muhammadun tu isim dia, habis dia baca Muhammadun. Hak syahid kita nak aba. Aba dia panggil isim asma'ul khamsah. Isim 5. Pada mau kata no aba tu apabila pak panggil dia tu panggil jamak asma. Sedangkan kita itlaq di atas aba saja je. Dak di sini ulama jawab kata ali panggil abun, akhun, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumal itu ini dibilai kayak panggil alam bil ghalabah ala hadil amsilah. Mana kata satu nama menjadi ulama buat jadi 5 ne kat ni tu menjadi satu nama pada golek panggil aku tu dah. Supaya Arab ulama buat gelar yang kata al-abadilah. Al-abadilah kat ni tu segala sahabat yang nama dimulakan nama Abdun. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amru, Abdullah ibn Zubair. Maka dipanggilkan kepada dia Al-Abadillah. Nampak tak? Itu dia. Maka aban tu, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum tu, aban tu dia panggil isim khabar kepada kana. Maka khabar dia pasti kena duduk pak nasab. Maka nasab sini nasab apa? Dia kata aban khabar kana mansub wa alamatun nasbihi al-alif. Sebab itu dia baca aban, aba ahadin. Aba ahadin. Itu dia. Kita ngaji dahulu isim 5 tidak boleh buat isim 5 malaikat yang kena idhafah. Kalau dia duk abun saja, ketika itu dia bukan asmaul khamsah, bahkan dia isim mufrad.
Hak nak duduk di atas syarat isteri lima pasti dia kena idhafah. Dia bawa datang nahwu abuka akhuka tu. Kakak tu dia idhafah kepada abu. Kalau dia tu mujarrad daripada idhafah, maka ketika nasab ke patah. Ra'aitu aban. Bukan nasab dengan alif dak. Tapi kita kata isim lima ketika nasab dengan alif. Tetapi kalau tidak idhafah, dia tu iktibar kata isim mufrad. Isim mufrad ketika nasab ke patah. Kita belajar dah minggu lepas. Itu dia habis itu dah. Aban tu khabar kana. Khabar kana mansub wa alamatun nasbi al-alif niyabatan al-fath li'annahu min asma'is sittah. Wa huwa aban tu mudhaf ahadin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Habis itu. Itu apa yang kata salah satu misal musannif kita bawa datang kepada kita. Dan bawa ke datang kepada kita nak menyabitkan kata isim lima ketika nasab dengan alif. Habis itu. Wa nahfazu akhana. Wa nahfazu akhana. Hadhihi bid'atuna. Ni panggil sakut kau dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan saudara dia ni. Tu dia ketika saudara dia saat ni ketika susah tu dia cari Nabi Yusuf duduk di Mesir tu kan. Kita dengar cerita-cerita guru kita duk royak apabila Nabi Yusuf alaihi salam diwak hendak diwak angkara kepada saudara dia tu pergi tahap dalam telaga sampai orang nego tadi ambil dia pasal kisah sangat panjang. Tiba-tiba Tuhan uji banyak dia Nabi Yusuf alaihi salam sehingga kena tahap di saudara, kena perisah daripada bapak dia tu Yakub, kena angkara, kena jual kepada si fulan, kena jual di situ gitu sehingga masuk gok pula. Banyak Nabi Yusuf alaihissalam apabila kita nak tengok kata Tuhan tu ibtilak dia. Apabila dia hidup di Mesir, satu ketika selepas daripada al-imtihan ia ada al-mihnah. Tuhan tolongkan dia. Tuhan melakukan sebab supaya dia saat itu dapat pemberian daripada Allah SWT boleh jadi besar, menteri besar duduk di negeri Mesir. Tiba-tiba ketika tu apabila dia boleh jadi besar tu dia tu Tuhan takdir dia, Tuhan suruh Nabi Yusuf alaihissalam mari duk jaga masalah apa? Masalah salah satu menteri dalam kerajaan itu iaitu menteri hak sakut pak dengan tanim. Dia panggil bahasa bahasa kita ni dia panggil kasukan kasih ni. Kasukan kasih sakut pak dengan tanim, tak ingat tanim ni. Tiba-tiba Tuhan berlakukan apabila Nabi Yusuf alaihissalam nak jadi pegang jawatan kuasa tu seolah tu jadi subur dari Mesir tu. Tanim punya ditubik banyak hasil apa banyak gitu gini. Tiba-tiba terdengar kepada saudara Nabi Yusuf hak sebelah dia lagi duduk dengan bapak dia di bawah di selatan tu bagian duduk di Palestin. Kata ada satu menteri seorang duduk dari Mesir, ia berihan, ia gawalkan menteri dia dalam masalah tanimnya subuh. Tiba-tiba tempat saudara dia tak ada makan ni. Terpaksalah mereka tu nak pusing mari cari. Sedangkan saudara tak kenal ni. Apabila mari tu tu hal ni syahid kita nak royak kisah dia. Kisah sakut pak dengan ayat ini. Dia kata di sini kata wa nahfazu akhana, dan kami akan jagakan saudara bagi kami. Tu. Hak kita nak apa? Hak kita nak akhana. Akhana ni panggil asma'us sittah dia. Tu dia. Asma'us sittah. Akhana. Nahfazu fi'l mudhari'. Fi'l mudhari' marfu'. Fi'l mudhari' marfu'un litajarrudihi min 'amil an-nasib wal jazim. Nahfazu wa fa'iluhu mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Pahal pada nun tu. Akhana tu panggil maf'ulun bih. Akhana dia panggil maf'ulun bih mansub, dia tu nasab tu. Sebab dia kata akhana, dia tak kata wa nahfazu akhuna wa nahfazu akhina, tak ada gitu. Tapi hak bahasa Arab dia kira kata dia kata akhana. Sebab apa? Sebab isim lima ketika nasab dengan alif. Akhana
maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbi al alifu niyabatan 'anil fathati. Geno nak kata niyabatan 'anil fathati sebab apa nak kata gitu? Sebab alif menjadi satu alamat bagi nasab. Alif ni alamat hak cabai bagi patah. Patah tu alamat asli. Alif tu alamat ranting. Habis itu mansub niyabatan 'anil fath li'annahu min asma'us sittah. Kerana bahawasanya lafaz akhana tadi tu dia tu dinamakan lafaz kalimah isim ni wa huwa mudhaf. Akha tu mudhaf, na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahall jar mudhaf ilaih. Maknanya dia idhafah. Maka syahid kita ni akhana tu. Akhana dia i'rab jadi maf'ulun bih. Sebab apa? Sebab ambil dia iaitu fa'il dan fa'il. Maka maf'ul bih dia kalimah apa? Dia kalimah isim ni. Isim ni ketika nasab dengan alif. Tak boleh kita kata wa nahfazu akhuna, tak boleh. Tapi itu apabila kita tengok misal-misal yang lain lagi supaya Nabi kita kata dalam hadis. Kata qala sallallahu alaihi wasallam kata unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah olehmu akan saudaramu. Unsur akhaka, dia kata. Dia tak kata unsur akhuka ataupun unsur akhika, dia kata akhaka. Apa isyarat tu? Apa tunjukkan tu? Tunjukkan nak ayat atau akhaka tu i'rab di maf'ul. Apabila maf'ul yang hukum nasab, maka dia kalimah apa akhaka? Dia kalimah isim lima. Maka isim lima ketika nasab dengan alif. Situ. Qiyah yang lain. Pak lagi qiyah lagi. Azim abaka. Hendaklah kamu besarkan bapak bagi engkau. Ihtarim akhaka. Ihtarim abaka. Ihtarim hamaka. Kata lagi. Hendaklah kamu beri mulia terhadap bapak engkau. Hendaklah kamu beri mulia terhadap saudara bagi engkau. Akhaka, abaka. Yang kata abaka, dia tak kata akhuka, akhika, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia isim lima ketika nasab dengan alif. Tu dia. Wa ra'aitu hamaka, wa ra'aitu hanaka. Aku tengokkan ipar bagi engkau. Aku tengokkan apa? Aku tengokkan benda yang kotor. Hanaka. Ulama ya atau kinayah daripada kinayatun amma yastakbihu tasrih, iaitu satu kinayah, satu sinir kepada satu lafaz yang susah pada lidah kita nak sebut. Tu gapo? Kita kata masalah faraj, zakar lelaki, faraj perempuan. Tu kita rasa apabila tempat-tempat tu kita rasa malu nak sebut. Setengah-setengah kita kata bagai. Tu dia. Itu panggil punya pasal di atas guru-guru yang ada hak warok, ada hak tolo, hak lucu, hak gapo tu, ya ada lah. Tapi nak ayat atas apa ni? Nak ayat atas hanaka tu, hanu tu ada panggil satu kalimah yang menunjukkan asyai' sesuatu. Tapi sesuatu yang yustakbahu bihi at-tasrih. Mana tak kita nak sebut saat itu, orang yang rasa malu tu tak sebut. Tu dia. Tiliklah aku akan hamaka itu ipar bagi engkau. Seperti para sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita hamaka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Alhamu mau." Tu ipar bagi engkau saat itu menepati mati. Lagu mana ipar bagi engkau? Apabila seorang isteri kita, masuk dalam rumah, orang panggil hamaka kena kepada adik lelaki bagi suami. Lagu mana? Adik lelaki bagi suami dengan isteri kita. Mana suami isteri. Mana adik bagi hak suami dia ada adik yatim dia. Nisbah bagi isteri kita panggil ham. Apa tu Nabi kita kata? Nabi kita kata, dia kata alhamu mau. Mana lah? Apabila atau adik ipar tu duduk dengan isteri abang dia saat itu, golek ke, kalau duduk dua, duduk sorang-sorang, sedengok lah. Nanti tengok lah nanti dia.
Abad tu Nabi SAW dia kata tidak berhimpun di antara dua ni malaikat, yang ketiga syaitan ada kontrol sekali lagi. Tu dia. Hak ni kita tengok banyak dah apabila negeri Arab. Negeri kita tak apa anu. Dan apabila negeri Arab ni negeri Arab ni Allah kata isteri kita ni kadang-kadang dia gisale dengan apa? Dia gisale dengan adik kita, iaitu adik yatim kita, ataupun pak saudara kita. Sama ada pak saudara balik mak kita ataupun pak saudara balik ayah kita. Sedangkan dua tu dia tak ada salah. Sebab dia bukan apa? Bukan orang apa dah? Bukan mahram dia. Dia tak ada salah lah. Tapi orang Arab dengan adat kebiasaan dia duduk lagu tu kadang-kadang pelagak muka. Tu jauh kita jari kita nak tengok dah. Tapi nak ayat kata apa? Nak ayat kata dalam mazhab kita saat itu dua tu jatuh asmaya. Tu walaupun adik tu dia tak boleh ambil buat isteri, tapi nak ayat kata apa? Nak ayat kata Nabi ayat alhamdulillah tu apabila berhimpun dua tu jadi nanti akan boleh selengok lah. Sebab apa Nabi jaga perkara ni? Sebab apa? Sebab adik bagi kita ni dia boleh masuk dalam rumah kita. Dia boleh masuk dalam rumah kita dengan tidak ada malu, dengan tidak ada rasa kerencai. Bahasa kita, bahasa siap panggil tak rasa kerencai apa. Sebab dia kira kata apa? Dia kira kata adik kita. Nampak tak? Tu ni patut orang Melayu kita kena jagalah. Kita nak belajar nahwu, hamakah kena pada dia. Iaitu kena kepada ipar. Adik ipar. Begitu juga kita isteri. Ni sebuah ke apa? Ni sebuah adik bagi isteri kita, adik wanita, adik perempuan. Jelas juga tu. Dia panggil ya asal sah nikah kat kita. Tiba-tiba apabila dia tak boleh juga duduk dua sama dua. Belah isteri pun tak boleh, belah suami pun tak boleh juga. Dia panggil hamad. Nabi jaga benar kalau ni. Aku tengok akan ipar bagi akau, dan aku tengok akan barang dia panggil hanakan tu benda yang kita tak dia panggil tak sebutlah sini, tapi syahid kita nak dihamakan. Ra'a tu ra'a fa'il madhi, tu fa'il hamaka, dia tak tahu hamuka, dia kata hamaka. Sebab apa? Sebab hamak tu dia bagi isim lima ketika nasak dengan alif. Ingat tu ingat hal ni kita kena ingatlah. Tak ada ayah mana membahas ini. Yang terakhir hanaka. Dia kata hanuka, dia kata hanaka. Supaya misal kelima, misalnya keempat itu angka zamalin. Angka zamalin. Zamalin tu zamalin khabar bagi kana tu. Khabar bagi kana. Kana tu panggil fa'il mudhari nawasin wasmuha dhamirul mustatirun fiha jawab takdir huwa. Kana tu huwa. Maka za saat itu tu jadi khabar bagi kana. Dia kata angkana zumalid dak. Jadi dalam misal kita wa asmaul khamsata wa asmaul khamsatu gapo? Abuka, akhuka, fuka, hanuka, zumalin. Zumalin tu dia bagi dengan zu, ampunyo harta. Maka di sini tak ada baca zumalin. Sebab apa? Sebab ia duduk tepat isim kana. Isim kana merofakkan, ia duduk pak khabar kana. Kana merofakkan isim, menasakkan khabar. Itu dia. Habis di situ dah. Sikit lagi lagi. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannatsis salimi wa ma humila alaih. Dan adapun kasrah, maka adalah ia kasrah tu menjadi pencemeh, menjadi satu alamat bagi nasab. Jatuh tepat tu waqi'atan fi jam'il muannatsis salim. Jamak jatuh pada jamak muannas salim saja. Hal ni ketika apa? Ketika nasab dengan alif tu pada isim asmaul khamsah satu saja. Begitu juga ketika kasrah. Mana ketika nasab dengan kasrah tak ning tu jatuh pada satu part saja, iaitu jamak muannas salim. Jatuh pada jamak muannas salim.
Gapo jamak muannas salim ha? Tu dia. Kasrah ni pai bawah deh. Kasrah khafa boleh panggil, kasrah boleh panggil. Cuma isti'mal cara guna tu lain-lain lah. Tu dia. Kasrah khafa jam. Tu dia panggil supaya belakang tu baik bawah belakang tu. Cuma tempat ia guna tu ya ada tempat beza dia lah. Wahai saudaraku, wahai pelajar-pelajar yang aku kasih sekalian, kita kena jagalah situ. Kadang-kadang beza di mana ya? Beza dia kata, hak ni cara panggil hak bina, hak ni cara panggil hak murad. Gitu je. Tapi kita nak biasa-biasa dengar dah. Gapo dia panggil, dia kata di sini, dia kata ada pun kasrah, maka adalah ia kasrah saat ni menjadi satu percemeh bagi nasab. Jatuh pada apa tempat waqi'atan fi jam'il muannas salim. Jatuh pada jamak muannas salim saja. Dan wa ma humila alaih, dan barang ditanggung di atasnya jamak muannas salim, iaitu dikenakan mulhaq bagi jamak muannas salim. Dulu kita ngaji jamak muzakkar salim dah, dan mulhaq bagi dia. Hari ni kita jumpa jamak muannas salim dan mulhaq bagi dia. Mulhaq ni seolah kata dia tu kalimah bukan jamak muannas salim, tetapi pada syarat saat ni ia sapa supo i'rab dengan jamak muannas salim. Makna tu apabila kalimah mulhaq dia i'rab turut jamak muannas salim. Hak tu murad dia. Hak tu murad dia. Gapo jamak muannas salim, kita mai tengok sikit lagi kitab kawaqi kita ni. Ai qauluhu fi jam'i muannas salimi, katanya wal muradu bihi, dan bermula murad dengannya dengan jamak muannas salim satu ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, iaitu bagai dihimpun dipanggil jamak tani tu dengan tambah alif dengan ta. Tambah tani tu gapo? Mazidatain, kedua tak dengan alif tu ai panggil huruf tambah. Sawa'un kana jam'an li muannasin, berlaku juga sama saja pada adalah jamak bagi muannas, ka muslimatin am li muzakkarin, ataupun ari panggil itlaq atas muzakkar. Ari panggil kata mana kata tengok pada lafaz muannas tapi makna muzakkar. Tu dia. Salimat fihi baniyatul wahid kal mithalain mazkurain, iaitu selamatlah padanya pada jamak muannas salim tu iaitu bina mufrad. Mana kata apabila nak dinamakan jamak muannas salim, iaitu ia ada huruf haraf hak tambah alif dengan ta. Maka alif dengan ta tu dipanggil huruf tambah. Maka bina asal dia tak berubah. Lagu mana kita kata seperti kalimah muslimatun. Muslimatun agak panggil kalimahnya ada tak marbutah. Apabila kalimah muslimatun diitlaq, dinamakan di atas seorang perempuan, maka muslimatun ketika kita nak buat dia nak buat jamak muannas salim jadi muslimatun. Muslimatun tu nak tanya tu, apabila muslimatun tu alif dengan ta tu. Alif dengan ta tu dinama alif dengan ta asli ke alif dengan ta zaidah? Jawab tak, alif ta tu alif ta zaidah. Maka apabila kita tahu kata alif dengan ta tu alif dengan ta zaidah, maka muslimatun tu hukumlah kamu kata dia saat itu jamak muannas salim. Nampak tak? Jamak muannas salim. Tu. Maka apabila lagu tu maka kita tengok kata kita tahu dah alif dengan ta tu zaidah, bina mufrad dia tu tak ubah. Muslimatun. Tu. Hamamatun. Tu. Ai panggil salimat fihi banitul wahid. Mana kata bina mufrad tu selamat. Selamatlah, yang dia tak ubah. Tu. Seperti dua misal yang tersebut tu, muslimatun dengan hammamatun. Sebab muslimatun mufrad dia itu muslimatun. Hammamatin iaitu mufrad dia hammamatun. Tu.
am takassara ataupun gapo tidak selamat binaan mufrad dia. Kasajadatin bi fathil jim, kasajadatin fa inna mufradahu ay mufradu kalimah sajadat, lafaz sajadat tu sajdatun. Jadi kata tepat mufrad dia jim tu iaitu mati, sukun. Tetapi apabila tepat gapo? Tepat nawak jamak muannas salim, maka dia jim saat itu tu jim berbaris. Maka hak ni panggil takassara. Maka mana tu bina mufrad dia diubah. Ada gak berlaku lagu tu. Mana khulasahnya jamak muannas salim iaitu barang lafaz satu kalimah dijamak dengan ada alif dengan tak yang zaidah, ya adalah arti bukan asli, berlaku juga pada lafaz hak muannas, berlaku juga pada hak makna bagi muzakkar. Nampak? Makna bagi muzakkar. Dan dia tu pasti ada juga hak selamat binaan mufrad dia ataupun hak tak selamat binaan mufrad dia, seperti kita sebut di bawah sajadatun, kasajadatil, asal dia sajdatun. Itu dia. Kita biasa belajar dah masalah ni, masalah jamak taksir tu. Ini ya jadi tak nak jadi tekah manalah. Itu dia. Adapun alih kata, kalau alih kata hak asli, dia bukan jamak muannas salim seperti lafaz abiyatun dengan amwatun. Alih kata juga. Tapi alih tak tu dia asal bagi kalimah. Mana kita nak menunjuk atas asal bagi kalimah? Terah kita uai kata. Ia tak nak faham atas kalimah apa. Jadi amwa. Makna apa? Tak faham. Dia kena amwatun. Tu amwatun segala mayat-mayat. Atau abiyatun, segala baik-baik syai'. Tu ai panggil di sini, ai panggil kita kena tengoklah. Kalau alif kata asal bagi kalimah itu bukan dinamakan apa? Bukan dinamakan jamak muannas salim. Habis itu. Maka jamak muannas salim ketika nasab dengan kasrah. Mana misalnya nahwu wa zalika nahwu khalaqallahu as-samawati wal ardh. Ya, khalaqallahu as-samawati wal ard. Mana sini? Sini ada surah apa ni? Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah Laba tu. Ayat 44. Khalaqallahu as-samawati wal ard bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Tu dia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan sungguh, dengan benar sungguh. Sesungguhnya ada padanya satu ketandaan kebesaran, iaitu nak menunjuk pada bagi orang keyakinan, nama keyakinan bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Syahid kita nak as-samawat. As-samawat tu dia panggil kata jamak muannas salim tu. Tu. Cuba kita tengok. Asal dia as-sama. Maka apabila nak buat jadi jamak muannas salim, kita tambah alif dengan ta. As-samawat. Khalaqas samawati. Tak nak baca khalaqas samawatu dah. Itu dia. Itu samawat ada panggil khalaqa fi'il madhi mabni al-fath. Allahu ada panggil lafaz Allahu saat itu lafzul jalalah. Era fa'il. Marfu' wa alamatun ad-dhammah. As-samawati itu maf'ul bih, mansub wa alamatun nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fath li'annahu jam'u muannas salim. Tak payah sini dah. Tak payah sini. Maka syahid kita nak ni as-samawat. As-samawat, mana tu lafaz as-samawat ketika apabila dia tu kalimah jamak. Jamak apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika nasab dengan kasrah. Tahu gitu. Tu soal lagi, wa in kunna ulati hamlin. Wa in kunna ulati hamlin. Dan jika adalah mereka itu, dan jika adalah mereka berkeadaan sedang mengandung. Mereka itu iaitu isteri yang ditolakkan oleh suami. In kunna ulati hamlin. Dan jika mereka itu isteri yang ditolak oleh suami itu, dia tu dalam keadaan mengandung. Maka ulati hamlin atau mengandung hak Tuhan suruh, maka berikanlah kepada mereka nafkah sehingga mereka melahirkan anak
anak jadi kandung ke itu. Ini dalam surah At-Talaq. Ini dalam surah At-Talaq. Kita mari tengok sikit surah At-Talaq ni. Kita mari tengok sikit dah. Surah At-Talaq ni ayat apa? Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Dia kata Tuhan kata ni. Dia kata ni, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin hatta yadhna hamlahum. Sungguh. Dan jika adalah mereka itu sedang mengandung, mereka hak ditolakkan oleh suami itu, fa anfiqu alaihim, maka hendaklah kamu gapo infak, berikan nafkah kepada di atas mereka itu sehingga mereka itu terbuai pada kandungnya saat itu. Mana tu kau hidup kandung saat itu tu kau walaupun cerai dah, dia kena beri nafkah juga. Ini syariat Islam kita dah. Syariat Islam kita comel. So cara juga. Tapi hak sekarang ni banyak manusia tak faham. Apabila ada perceraian, perpisahan, kalau lah anak kandung maka aduk masing-masing. Tak faham. Kalau faham pun jadi tak seguna ni. Banyak seguna orang beragama, pegang agama saja yang nak guna ni. Tu dia. Dia kata di sini, dia kata hak kita nak ni ulat tu. Ulat tu orang panggil mulhaq bagi jamak muannas salim. Mulhaq. Dia kata qauluhu ulat ay khabakana. Dan khabakana tu. Kunna saat itu orang panggil asal daripada kana. Nun saat itu orang panggil nun, orang panggil nun niswah. Menunjuk kata di atas perempuan. Era fa'il. Ulatin saat itu era jadi khabakana. Ulatin jadi isim kana yang khabakana. Nun niswah tu era jadi khabakana, isim kana, ulatin jadi khabakana. Maksud tabak tiga kata ulati hamlin. Kalimah ulat dia bukan jamak muannas salim, tapi dia mulhaq bagi jamak muannas salim. Pada lafaz dia bukan nama jamak muannas salim, tapi pada syarat dia sah nak beramal di atas syarat hak jamak muannas salim ketika nasak dengan kasrah. Hak tu nak ayat dah. Hak tu kita nak ayat kepada para hadirin, para pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Tu dia. Kalau kita tak faham di mana, cuba kita komenlah di bawah supaya kita boleh bermanfaat dengan ini pelajaran kita. Mudah-mudahan kita boleh berterusan, boleh pergi lagi kepada kedapat kita. Malah ni sikit kita nak merajaah sebelum kita nak tamat di sini, iaitu gapo? Iaitu masalah nasak ni. Ada pun alif, maka ada alif saat itu menjadi satu alamat bagi nasak jatuh pada isim lima. Mana kata kalimah isim lima ketika nasak dengan alif, seperti misal kita ayat tadi. Begitu juga jamak muannas salim dan mulhaq baginya ketika nasak dengan kasrah. Seperti misal kita seperti misal musannif wa ta'ala khalaqallahu samawati wal arda. Tengok, al arda yang bukan jamak muannas salim, sebab tu dia zahir fathah tu. Sebab apa? Sebab dia jatuh duduk pak maf'ul. Tapi jamak muannas salim ketika nasak dia kena nasak dengan kasrah. Abang tu dia baca khalaqas samawati. Tu dia. Habis itu dah. Habis itu. Maka malam ni tu kita boleh dua alamat ni je lah. Mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat bersama. Di akhir kali kami ni walaupun dengan tidak ada teratur mana dan tidak kita dapat boleh buat menjadi satu dengan cara molek, itu adalah kurangnya ilmu kita. Patut nak tambah lagi lah kepada kita. Kalau tu jadi wasa kita faham, kita wasa nampak, kita wasa boleh ambil faedah, maka itu adalah pembukaan Allah SWT kepada saya, kepada kamu. Maka akhirnya yang saya kata, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.